Okay, jadinya hari ini kita akan memulakan kita punya sesi pembelajaran. Kita akan sambung. Okay, berapa ni? 18-11 kan? Okay, so tarikh kamu masuk sekolah pun dah dianjak kan? Berapa bulan tarikh kamu masuk sekolah? 21 kan? 21 bermakna kita akan ada PDPR. Berapa hari lagi? Ada lagi, kalau masuk kali ni ada lagi 4 kali lah. Okay. So dalam tempoh 4 kali tu insyaAllah kita boleh habis tajuk ke 10 ni. Dan mungkin kita akan masuk tajuk yang ke 11. Tajuk 11 tajuk apa nanti kamu kena tengok buku teks tu lah. Jadi kita akan tengok kepada modul nilam dulu sebab saya dah minta kamu buat. Kemudian ni tak lama lah dan kita akan terus masuk kepada luas. Jadi tajuk ni sebenarnya tajuk yang sangat senang. Sepatutnya tak ada masalah untuk buat tajuk ni Okay. So jadi kita teruskan. Saya harap kamu dah buat lah. Saya harap kamu dah buat. Okay, so boleh kita mula. Okay, kita boleh mulakan 2 minggu lagi. Boleh, bagus. Kamu tulis kat message tu barulah saya tahu kamu ada di dalam kelas kan. Okay, jom. So kita tengok pada nombor 1. Hitung parameter bagi rajah-rajah di bawah. Ya. Okay, jadi saya nak kamu semak dulu jalan kerja kamu dengan jawapan. Semak dulu sebab saya dah minta kamu buat kan. Kejap problem kat skrin ni. Dah minta kamu buat awal benda ni. Jadi kamu semak dulu. Kita dah belajar dah. Parameter ni kan ukur lilit. Jadi kamu hanya perlu kira dia punya ukur lilit sahaja. Okay. So boleh semak dulu. Skrin nampak tak? Okey, ni. 1A, jawapannya 26 cm. Kalau betul kamu boleh write lah kat situ. Letak unit 1B jawapannya 70 cm. Right. 1C awak ada 28. 1D 27. Dan 1E 30. Okay, boleh write dulu. Soalan yang mana yang kamu nak saya terangkan, saya akan terangkan. Boleh, kalau segan tulis kat message. Nak cakap pun boleh. Saya akan padamkan dan saya akan terangkan lah. 1A hingga 1E. Tanda dulu. Okey, ada sebarang soalan nombor 1A hingga 1E. Tak ada. Afrika tak ada masalah. Okey. So yang lain ada. Kalau ada tu Lela ada. Tak ada So, soalan senang kan? Okey, bagus. Macam tu lah. Maksudnya kamu faham lah maksud parameter tu So kita tengok pada buku surat seterusnya. Okey. Jawapan ni mungkin akan sedikit berbeza dengan apa yang kamu buat sebab dia nak anggarkan. Bila anggaran mungkin dia akan lari lah. Tak banyak sangat lari dia. Lari dia sikit je dalam 1 ke 2 cm So anggarkan parameter berikut. Calculate, estimate the parameter of the following shape then measure the actual parameter by using a ruler or thread. Kenapa kita kena guna thread ataupun benang? Sebab kita akan jumpa dengan kawasan yang melengkung kan. So jadi kita tengok pada example ni. Yang ni dia buat anggaran lah.
Satu unit 1 sentimeter Satu. Sebab tu sini ada 3. Bawah ada 3. Yang ini awak just anggarkan sajalah dalam satu unit kan. Macam ni kan. Macam ni dia lebih daripada satu kotak. Dia lebih daripada satu kotak panjang dia kan. Kalau kita tengok. Jadi dia buat je anggaran 1.5. Kalau macam ni tak yang saya nak ambil pen biru. Hijau. Kalau pen hijau ni kat sini ada satu kotak je. Dia satu kotak anggaran dia 1 sentimeter. Dia buat macam tu. Okay. Jadi dia buat perimeter anggaran 13.2, perimeter sebenarnya perimeter anggaran 13, perimeter sebenarnya 13.2. Okay, so kita tengok kepada yang ini. A dan B, ini jawapan dia. Okay, so seperti mana yang kamu tahu, yang ini pun 1, 1, 1 atas, jadi kita ada 3 cm atas, 3 cm di bawah. Okay, so problem kita akan ada masalah dekat sini lah. So ini kalau skema ni dia buat anggarannya lah, ni macam, kalau macam ni, dia buat 1 kan. Macam ni 1, 1. Jadi mungkin kamu buat 3.5. Kalau kamu buat 3 pun tak ada masalah. Diterima jugalah. Asalkan jangan 2. Kalau kamu buat 2 tak salah lah sebab kita tengok dia melibatkan 3 kotak. Jadi bila kita 3 kotak ni dalam minimum mesti ada 3 cm. Okay. Di sebelah sini pula kalau kita tengok anggaran dia memang lebih daripada 3 lah kan. Sebab dia ada lebih kat sini. Ni ibarat 1 cm, ni 1, boleh lah kan. So ikut kamu lah sebenarnya. Jadi bila jawapan dia takkan, ada yang takkan dapat jawapan yang sama lah So kamu boleh salin lah. Parameter sebenar 13.7, parameter anggaran 13.5. Ini apa-apa jawapan? Jawapan diterima asalkan dia dalam range 13 sampai 14 cm. Macam tu. Okay. So kalau kamu dapat 11, jauh sangat Okay, begitu juga dengan B. Okay. Yang B ni kita tengok kat sini lah. Ni 1, 2, 3, 4 ni separuh 0.5. Jadi jumlah dia 4.5. Ni anggaran kita Okay, so problem dia di sinilah problem dia. So kita macam anggarkan. So kita tengoklah dia punya ni. Kita agak-agak aja. Kalau ni panjang dia 1, kalau saya akan ambil tangan ataupun pembaris lah. Senang sebenarnya pembaris kan. Tapi kita buat anggaran. Jadi kita ambil je tangan kita. Kita ukur kotak tu berapa. Kalau ukur kan kotak tu macam ni kan. So kamu letak dekat kamu punya gambar tu berapa kali tangan kamu tu. Jari kamu tu. Dia punya anggaran So ini pun sama. Jadi jawapan dia 12.8. Macam mana kita tahu jawapan dia 12.8 ini dia pakai pembaris tau. Kalau bahagian melengkung dia akan pakai benang kan. Thread. Lepas tu dia masuk kat pembaris lah. Jadi kalau you ukur pembaris, jawapannya mesti samalah 12.8, 13.7. Tapi kalau kita buat anggaran selalu dia akan lari sebab kita pakai jari dan sebagainya. Okay. Jadi apa-apa jawapan dia akan diterima lah asalkan perimeter sebenar ni mesti sama lah. Okay. So far boleh tak? Boleh. Kan? Terus selalu topik anggaran ni dia tak berapa nak tanya sangat lah. Dia lebih kepada kamu nak kira parameter tu. Okay, seterusnya selesaikan masalah yang berikut. Okay, ini mungkin ada soalan lah. Okay, so yang pertama jawapan dia 15. Kita semak dululah. Kamu semak dulu. Kedua jawapan dia 26. Ketiga jawapan dia 280. Keempat jawapan dia 72. Okay, so kamu semak dulu yang mana nak kita bincang, kita akan bincangkan.
Apa yang sikit, Maisarah? Sikit? Okay, kamu bincang dulu. Bincang dulu. Kamu write dulu, sorry Maybe saya boleh salah anggap. Betul. Kadang-kadang kita boleh salah anggap. Beza sikit kan. Satu saya kata kalau saya lah, saya selalu pakai jari saya ngukur. Satu jengka, dua jengka kan. Ukur dekat kotak tu, tekap. Itu masa tu anggaran lah. Okey, jadi kamu semak bahagian ni ada tak soalan yang kita boleh bincangkan bersama A, B, C, D ni. Yang mana kamu nak saya bincangkan? Cikgu C dia nak panjangkan. Cari jumlah panjang. Raja menunjukkan sebuah kawasan estate, cari jumlah panjang dalam meter pagar yang diperlukan untuk memagari kawasan itu. Apa maksud dia? Jumlah panjang. Dia memang nak panjang tapi dia nak jumlah panjang yang diperlukan untuk memagari kawasan itu. Jadi ini kawasan. Jadi dia nak letak pagar. Ni saya buat pagar. Memagari kawasan itu. Itu maksud dia. Semua ni. Lepas tu kat sini pun dia letak pagar. Jadi apakah maksud jumlah panjang kat situ? Ni semua dia akan letak pagar. Okay. So maksud jumlah panjang di situ ialah perimeter. Sebabnya konsep perimeter adalah ukur relate ataupun circumstances kan. Circumference. Circumference, sorry. Okay, Aish boleh Aish So dia nak perimeter sebenarnya soalan. Panjang ke perimeter? Faham Aish? Okay, cikgu lepas tu terangkan D boleh tak? So kita tengok D lah. Okay, kita akan tengok D. Okay, D saya akan padamkan dulu dia punya jalan kerja ni supaya senang nak fahamkan. Okay, kita ada diagram show a regular hexagon. Hexagon sekata. Apa maksud sekata? Bila dia merujuk kepada sekata, dia bermakna bila dia kata sekata, sama dia sisi. Sama sisi, betul. Kita akan ada sama sisi. So A, B, C, D, E, H adalah hexagon sekata. So saya akan buat satu calik. Maksud dia mempunyai panjang yang sama. Okay, panjang yang sama. So dia akan ada satu lagi square iaitu segi tempat sama yang E, F, G, H. Ni square. Okay, bila panjang di HE ni sama and then kita ada segi empat sama. Bila segi empat sama ni bermakna sama sisi lah ataupun square. Ni pun sama sisi atau bahasa Inggeris dia same sides kan. So bila dia sama sisi dia akan ada satu calik juga. Maksud semua sisi ini berkongsi sisi yang sama. Setuju? Okey. Jadi soalan ini dia beritahu di situ apa yang tak ada tu Nur Rafiq. Okey, so soalan ini dia beritahu kat sini perimeter segi empat sama adalah 36 cm. Perimeter of a square is 36 cm. So dia kita tengok kepada kita highlight, saya highlightkan. Okay. Segi empat sama yang kat sini tau. Highlight saya tak boleh guna Okay, segi empat sama saya lorekkan lah. Kat sini. Kat sini segi empat sama saya. Okay, so perimeter dia adalah 36. So kawasan ini 36.
Satu sisi berapa? Kalau 36. Kita buat apa? Satu sisi, so kita nak panjang, contohlah, panjang HG. Kan dia satu je kan? Jadi dia ada 36. Dia ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4 sisi. So, satu sisi berjumlah 9 cm. Setuju? Jadi sini 9, kat sini 9, kat sini 9, kat sini 9. Okay, maksud dia. Okay, so dia kata kat sini cari perimeter dalam seluruh rajah itu. Find the perimeter of the whole diagram. So what do you understand about perimeter of the whole diagram? You kena cari perimeter semua benda. Jadi maksud dia ukur lilit ni kan. Jadi kalau sini 9, dia berkongsi panjang yang sama, sini 9. Sini 9, sini 9, 9, 9. Semua 9 lah. Jadi ada berapa sisi dia, kita kira. Sebab kita nak kira dia punya perimeter sahaja kan. Jadi kita kira. Ada 1, berapa sisi dia? 2, 3, 4, 5, okay, kat sinilah 6, 7, 8. Okay, yang di sini tak masuk sebab dia bukan ukur lilit. Kita nak masuk perimeter adalah ukur lilit di luar tu kan. Jadi ada 9 ke 10 tadi? 8 Ada 8. So yang saya highlight tadi ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 sisi. 8 sisi. Kita darabkan dengan 9 cm. Jadi jumlah perimeter ada 72 cm. Ataupun kamu boleh buat perimeter sama dengan, sebab perimeter kan tambahkan. Jadi tambahkanlah 9, 9, 9 sampai 8 kali kamu tambah. Boleh juga. Tapi yelah renyah lah kan. 4, 5, 6, 7, 8. 8. So jumlah dia 72 cm. Okay. So faham ke? Boleh? Boleh. Salin faham ke kamu? Okay, so tu kerja yang saya minta kamu buat 106 sehingga 108 untuk modul nilam. Alright, so tu dah habislah kat situ Okay, jadinya kita akan masuk kepada 10.2. Saya nak stop recording sekejap.